Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Haji bin Adnan, Nometrik I183033294. Baik, saya akan menerangkan berkenaan dengan tajuk zuhud. Yang pertama yang pertama pengertian zuhud. Zuhud bermaksud raghabaan syai'aina wa tarakahu, iaitu tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Yang kedua, zahada fi ad-dunya, iaitu mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk hal ibadah. Dalam dua pengertian ini, yang pertama tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Maksudnya tidak tertarik dengan kenikmatan dunia. Iaitu mereka tidak terlampau taksub lah, tidak terlampau taksub dengan perkara-perkara kesenangan dunia. Yang kedua, zahada fi ad-dunya, mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk hal ibadah. Yang mana maksud zuhud ini ialah mereka mengosongkan dari segala kenikmatan-kenikmatan dunia dan hanya tertumpu untuk beribadah kepada Allah SWT. Baik, seterusnya ialah gelaran bagi pelaku zuhud, ialah zahid, zuhad dan juga zahidun. Yang mana zahid jamaknya zuhdan, yang bawa arti kecil atau sedikit. Seterusnya, pembincangan zuhud tidak lari dari dua elemen penting, iaitu zuhud tidak boleh dipisahkan daripada meletakkannya sebagai sebahagian dari tasawuf, dan yang kedua, zuhud sebagai salah satu akhlak Islam. Baik, seterusnya ialah hakikat. Hakikat maksud dua elemen ini ialah zuhud merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang Muslim untuk mencapai keridaan Allah SWT. Baik, kita pergi kepada definisi maksud zuhud dari kalangan ulama. Menurut Imam Ghazali, zuhud ialah sebagai maqam orang-orang yang menempuh jalan akhirat. Yang kedua, manakala menurut Imam Qushairi, zuhud ialah meninggalkan kenikmatan dunia dan tidak mempedulikan orang yang dapat menikmatinya. Maksudnya mereka ini tidak terlampau berjaya untuk akan kenikmatan-kenikmatan dunia, dan juga tidak berasa cemburu akan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Seterusnya, menurut Al-Junaid, mengartikan zuhud sebagai kosongnya tangan dan hati, yakni jiwa, dari pemilikan dan dari hal yang mengikutinya, iaitu tamak, iaitu ketamakan. Maksudnya pemilikan di sini ialah pemilikan harta. Maksudnya mereka tidak terlampau taksub untuk memiliki harta atau segala kenikmatan lah, segala kenikmatan yang berada di dunia, dan hanya mengambilnya sekadar keperluan mereka saja, untuk keperluan mereka, dan juga tidak membuatkan mereka berasa tamak untuk memiliki sesuatu itu. Kesimpulan daripada istilah-istilah di atas, zuhud ialah sikap seseorang yang lebih mencintai urusan akhirat daripada urusan dunia. Seterusnya, menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, zuhud ialah sengaja menjauhkan diri dari perkara-perkara dunia dan hanya mengambilnya sekadar keperluan hidup saja. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya hendaknya keperluan seorang dari kalian dari dunia ini seperti bekal untuk seorang musafir sahaja. Maksudnya keperluan kita dekat dunia ini sekadar cukup untuk memenuhi keperluan kita, dan bukannya mengikut kehendak kita semata-mata. Seterusnya, para tokoh sufi juga berpendapat bahawa zuhud sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan rasa syukur kepada Allah SWT. Seterusnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani membahagikan zuhud kepada dua perkara, iaitu yang pertama, zuhud hakiki, yang ini mengeluarkan dunia dari hatinya, dan yang kedua, zuhud syuring, yang ini mengeluarkan dunia dari hadapannya, tetapi hatinya tetap menginginkan dunia. Maksudnya kat sini zuhud hakiki, yang ini para ulama berpendapat bahawa zuhud hakiki ini merupakan sebenar-benarnya zuhud, yang mana mereka benar-benar hatinya tu telah hanya memikirkan untuk mendekati Allah SWT saja. Mereka mengambil perkara-perkara di dunia ini sekadar untuk keperluan mereka saja, bukan untuk kehendak mereka. Manakala zuhud syuri ini, mereka mengeluarkan dunia dari hadapannya. Maksudnya mereka hanya mengeluarkan
dunia itu daripada segi zahirnya saja, tapi dalam hati mereka sebenarnya mereka menginginkan lagi kenikmatan yang berada di dunia itu. Seterusnya tingkatan zuhud dan ciri-cirinya. Yang pertama ialah prazuhud. Prazuhud ini ialah permulaan mereka yang masih berjuang untuk memperolehi makam zuhud ini. Seterusnya yang kedua, seorang yang sudah berada pada tahap kezuhudan. Pada tahap ini mereka bukanlah secara 100%-nya telah berada pada makam zuhud, akan tetapi mereka masih berusaha dan terus berusaha untuk mencapai makam zuhud ini, dan sekaligus mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Dan yang ketiga ini merupakan tingkatan yang seorang itu telah capai pada tahap kezuhudan, iaitu zuhud dengan sukarela dan zuhud dalam kezuhudannya. Maksudnya telah 100% berada pada tahap kezuhudan. Seterusnya, 3 ciri seorang yang telah mencapai makam zuhud. Yang pertama, seorang tersebut tidak merasa gembira terhadap sesuatu yang dimilikinya, seperti harta, pangkat dan kuasa. Mereka ini juga tidak perlu merasa sedih apabila tidak memiliki perkara-perkara tersebut. Seterusnya yang kedua, seorang yang tidak merasa resah apabila dihina dan tidak pula merasa bangga apabila dipuji. Dan yang ketiga, hatinya hanya semata-mata tertanam rasa takut, rindu dan cinta kepada Allah SWT. Seterusnya, 3 golongan zuhud. Yang pertama, mereka yang lari dari perkara-perkara dunia walaupun diberikan kepada mereka secara percuma. Maksudnya walaupun seorang itu mendapatkan harta atau pangkat secara diberikan tanpa ada bayaran atau dan sebagainya, tapi mereka tetap kalau boleh mereka ni tetap untuk menolak perkara-perkara tersebut. Dan yang kedua, mereka yang tidak lari dari dunia jika Allah SWT memberikannya. Maksudnya kat sini, kalau yang pertama tadi, mereka tak adalah terlampau taksub untuk mencari kemewahan dunia. Kalau yang kedua ini, ciri-cirinya mereka ni kalau diberikan satu kenikmatan, tidak pula lah mereka menolaknya. Hanya saja perkara-perkara dunia itu, kita lihat pada nombor 3, mereka yang mencari dunia hanya untuk mencukupi keperluan hidup mereka saja. Maksudnya kat sini, mereka cuma ambil perkara dunia itu yang diberikan kepada mereka, rezeki yang diberikan kepada mereka hanya untuk keperluan mereka saja, dan selebihnya itu mereka akan menginfakkannya. Kesimpulannya kat sini, seorang yang mahu mencapai pada makam zuhud ini perlulah mendidik diri mereka terlebih dahulu untuk melawan hawa nafsu mereka daripada terus menerus terdorong dengan perkara-perkara dunia. Setelah itu barulah seorang itu akan digelar zahid apabila sudah mencapai pada makam sebenar zuhud itu. Maksudnya untuk mencapai tahap kezuhudan ini sangatlah banyak ujiannya. Hanya sahaja mereka yang benar-benar mahu mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT akan mencapai makam zuhud ini. Nah, ini merupakan kata-kata hikmah daripada Imam Hasan Al-Basri berkenaan dengan dunia, iaitu waspadalah terhadap dunia ini, ia seperti ular yang lembut sentuhannya dan mematikan bisanya. Berpalinglah dari pesonanya, sedikit pesonanya maka engkau akan terjerat olehnya. Waspadalah terhadapnya, pesonanya mematikan. Maksudnya dunia ini mampu menjadikan diri kita baik, dan juga mampu menjadikan diri kita ni seorang yang jahat. Jahat di sini maksudnya tamak dan sebagainya lah. Jadinya kita perlu berpada-padalah dalam memperolehi kenikmatan dunia agar kita tidak lalai dan juga tidak mengentepikan Allah SWT sebagai pencipta kita. Itu saja pembincangan daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat memberi manfaat kepada kalian, insya-Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum.